Lepas tu hadis hak lagi tu super tu juga, dia kata Sufyan an Zuhri bihadzal isnad seperti tadi. Super tu juga. Jadi askat tu dulu, sebabnya banyak lagi akan datang ni, ada 3 bab lagi. Dan bab yang ketiga tu agak panjang juga, jadi kita tangguhlah baca malam ni, iaitu bab orang yang mengaku berzina. Orang yang mengaku berzina, dan seterusnya tu kita tangguh. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, tengok dulu hak Imam Nawawi sebut. Hak Imam Nawawi sebut, biasanya Imam Nawawi ni ada kitab dia memang detail. Memang siapa-siapa lagu tu ada lagu tu lah. Ada kitab dia memang ringkas tapi padat. Termasuklah Syarah Muslim ni dia ringkas, banyak ringkas. Tapi kemah padat, dia tidak sebutlah banyak-banyak dalam kitab tu. Dalam kitab ada lah. Cara zaman dulu kan dia tidak jenis lagu tu. Dia tidak jenis zaman sekarang ni ada dengan rujukan gapo gitu gini, muka surat sekian, jilid sekian. Tak ada. Tapi secara kasarnya dia telah masuk dah sebenarnya dalam ni. Dan kita akan tengok lagi kemudian dalam Takmilah Fathul Mulhim. Kita tengok sini dulu. Jadi Nabi SAW kata, ambillah dariku, ambillah dariku. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi jalan kepada mereka. Maksud jalan ni, yakni ada ayat sebelum pada ni yang turun kepada Nabi SAW, iaitu wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Itulah sabila tu. Itulah dia berkait dengan ayat. Perempuan-perempuan yang melakukan zina dari kalangan kamu, hendaklah kamu bawakan 4 orang saksi dari kalangan kamu. Jika mereka bersaksi, maka kamu tahanlah perempuan itu di dalam rumah hatta yatawaffahunal maut, sampai mati. Sampai mati, tak boleh keluar rumah. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah akan memberi jalan yang lain kepada mereka. Jadi jalan yang lain tu apa mana? Ni hak kita duduk baca ni, iaitu kena hukum. Kalau hak tidak berkahwin lagi, sebab kalau hak sudah berkahwin dah, rejam. Itulah sabil yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Artinya yang pertama tadi sudah mansuhkah? Ada yang mengatakan sudah mansuh. Orang yang tidak menerima bahawa ayat itu sudah mansuh, dia kata ayat tu boleh pakai semacam tidak mansuh. Cumanya bila hukum Islam dilaksanakan, pakai hak ni. Kalau hukum Islam tak jalan, pakai hak tu. Gitu, pakai hak tu. Itu caranya untuk menyelamatkan anak buah. Iaitu jangan benarkan dia pergi koksi kurang dalam rumah. Itu hukumnya. Jadi tidak mansuh, kata dia. Orang yang kata mansuh, dia kata dimansuhkan oleh ayat ni lah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu tu. Dimansuhkan oleh ayat tu. Tetapi di dalam ayat az-zaniyatu waz-zani tu, hak tu berkenaan dengan hak belum berkahwin saja, sebab saja. Adapun hukum rejam tidak ada. Hukum rejam tidak ada di situ. Yang adanya sebut dalam hadis ni, dan juga secara isyarat di dalam ayat surah Al-Ma'idah. Ada tu kita akan jumpa. Baiklah. Imam Nawawi kata, dia kata ni bawah itulah, khudhu anni itu sampai ke akhir tu. Amma qawluhu, adapun kata Nabi SAW, faqad ja'alallahu lahunna sabila, sesungguhnya Allah telah memberi jalan kepada mereka. Ini adalah isyarat kepada firman Allah, fa'amsikuhunna fil buyut, tahanlah mereka di rumah hatta yatawaffahunna al-maut, sampai mati. Au yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun Allah SWT bagi jalan, rayak hukum yang lain pula. Jadi rayak hukum tu hak ni. Jadi Nabi SAW menjelaskan di sini
hak jalan yang Allah SWT bagi kemudian tu, bahawa jalannya anna hadha huwa sabil, inilah jalannya yang Allah SWT bagi tu jalannya. Lagu mana? Kalau hak sudah berkahwin lagu ni, hak tidak berkahwin lagi lagu ni. Lepas tu dia kata, ulama berselisih pendapat tentang ayat ini. Ada yang mengatakan ayat ini muhkamah. Muhkamah maknanya tidak mansuh, jelas makna dia, tidak termasuk dalam mutasyabihat ke apa, tidak. Dan tidak mansuh, muhkamah. Maknanya ayat ini boleh pakai terus, terpakai. Dan hadis ini mufassir laha, menjelaskan makna dia. Menjelaskan makna dia. Maknanya hadis ini menceritakan kalau hukum Islam itu berkuat kuasa, lagu ni jalan. Kalau tidak berkuat kuasa, lagu tu tetap terpakai. Itu makna muhkamah. Ada pula ulama yang mengatakan ayat ini sudah mansuh. Pasal inilah yang kita baca sana, wallati ya'tinal fahsya. Ayat ini sudah mansuh dengan ayat di awal surah Nur, yakni az-zaniyatu waz-zani itu. Ada juga ulama mengatakan ayat Nur itu fil bikrain, berhubung dengan dua orang penzina yang belum berkahwin. Dan ayat ini, ayat yang kita baca saat ni, wallati saat ni, tidak mansuh, suku-suku berkenaan dengan cerita lain. Ini berkenaan dengan orang yang sudah berkahwin. Ada juga orang kata gitu. Macam-macam lagi pendapat. Wa ajma'al ulama, ulama ijma' mengatakan wajib disebat az-zanil bikr mi'atan. Penzina yang belum berkahwin 100 sebatan. Dan rejam muhsan, iaitu orang yang sudah berkahwin. Di antara ahli qiblah tidak ada sesiapa pun yang membantah perkara ini, kecuali apa yang disebutkan oleh Qadhi Iyad dan selainnya tentang Khawarij dan sebahagian pengikut Mu'tazilah seperti Nazam dan anak buah dia, kerana mereka mengatakan mereka tidak terima rejam ini. Tapi kalau hak lain semua terima hukum rejam ni, kata dia. Qadhi Iyad ada sebut, iaitu puak-puak Khawarij dan sebahagian Mu'tazilah seperti Nazam dan lain-lain, mereka ni kata hukum rejam ni tak ada. Hukum rejam tak ada, dia tak terima. Sebab apa? Tak ada dalam Quran, kata dia. Jadi ada dalam Quran, kalau sudah berumah tangga dah, sudah berkahwin dah lah, kita kata, walaupun cerai lepas pada tu, dia kena sebab juga. Ini mengikut mereka, bukan rejam. Hukum rejam tu tidak ada langsung. Ini kata mereka. Tak apalah, kita pergi lagi, bincang lagi kemudian. Dan mereka berselisih pendapat tentang menyebat orang yang sudah berkahwin di samping merejamnya. Tu khilaf. Ke hadis yang kita baca ni, disuruh sebat 100 dan direjam. Hadis yang kita baca. Lagu mana? Mana kedua-dua tu dikenakan. Hak ni hak khilaf. Ulama kemudian khilaf ni. Hadis pun ada lagu tu, ada hak sebut rejam saja. Begitu juga dengan hak belum kahwin tu, ada hak sebut sebab 100 dan buai negeri setahun. Ada yang tak ada sebut buai negeri, sebab saja. Dengan sebab itu ada khilaf. Satu kumpulan ulama mengatakan wajib jamak di antara kedua hukuman itu, yakni disebat penzina yang sudah berkahwin itu kemudian direjam. Kata mereka kedua-duanya dilaksanakan. Ini pendapat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Hasan Basri, Ishaq bin Rahway, Daud Zahiri dan ahli zahir yang lain, dan sebahagian anak buah Imam Syafi'i ataupun tokoh dalam mazhab Syafi'i. Ada juga yang berpendapat begitu. Tapi kata dia, jumhur ulama mengatakan yang wajibnya ialah rejam sahaja. Rejam sahaja. Qadhi Iyad ada menukilkan daripada sekumpulan ahli hadis bahawa wajib dilaksanakan kedua-dua hukuman ini sekiranya penzina tu selain daripada dia sudah berkahwin, tua pula. Orang tua dah lah orang panggil.
Tidak budak-budak muda lagi.